Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya daripada Guru Cawangan Bandar Bukit Mahkota, Ustaz Nizam. Nama penuh Ahmad Nizamuddin bin Ahmad Azhar. So, hari ini kita akan mulakan perbincangan kita berkenaan masih lagi tajuk yang sama seperti ustazah-ustazah daripada cawangan yang sama membincangkan berkenaan dengan kelas PAFA online. Adalah tajuk yang kita orang dah bahagikan supaya dia lebih menarik untuk pelajar-pelajar melakukan sesi pembelajaran online di rumah. So sekarang ni tahniah kepada pelajar dan ibu bapa yang mengikuti kelas PAFA online yang diuruskan oleh pihak media dan pihak pengurusan hati murni itu sendiri. So saya bagi kata-kata ucapan tahniah sekali lagi kerana concern terhadap pembelajaran, sesi pembelajaran anak pada tahun 2020 ni. So tujuan kita adalah untuk kita membantu para pelajar ni lebih tidak ketinggalan kepada sesi pembelajaran. Dalam pembelajaran kita dah susun modul kita daripada bulan Februari hinggalah bulan November. So apa yang berlaku, kegawatan yang berlaku sekarang ni, arahan dan pengumuman daripada Perdana Menteri kita itu sendiri beritahu bahawa pengumuman pengawalan pergerakan haruslah dilakukan. So ini adalah inisiatif pihak pengurusan sekolah dan para guru-guru masih lagi nak bagi sumbangan, bagi inisiatif. Tujuan dia adalah untuk bantu para pelajar ni tiada pengisian apabila dikuarantinkan di rumah. So perbincangan kelas PAFA online kita kali ni bukan saja kita spesifikkan kepada para pelajar, bukan kita spesifikkan kepada anak didik hartimoni sahaja, tidak. So kita lebih tertumpu kepada orang awam pun juga, kepada masyarakat juga yang bersinggah dekat page hartimoni pun sangat-sangat kita galakkan. So terima kasih yang menonton dan kita mengikuti sesi pembelajaran yang telah disediakan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk yang lebih khusus. Sebelum-sebelum ni kita belajar berkenaan dengan sunat solat, kita belajar berkenaan dengan syarat wajib, syarat sah dan sebagainya. Masih lagi dalam luang lingkup tajuk solat. So sekarang ni kita pecahkan kepada perbuatan ataupun perkara-perkara yang kita sering lakukan tapi kita tak tahu perbuatan tu perbuatan apa. Dalam solat dia banyak hukum. So kita akan membahagikan. Tajuk yang kita akan spesifikkan pada hari ini adalah berkenaan perkara-perkara makruh ketika solat, dalam perbuatan solat kita. Apa yang makruh? Apa itu makruh? Makruh ni apa? Orang duk sebut makruh. Kadang-kadang pelajar kita tak faham apa yang kita sebut. Makruh, sebagainya, sunat, wajib dan sebagainya. So kita nak perincikan tajuk tu. Kita ambil kesempatan ni, kita buatkan kelas PAFA online ni untuk kita sama-sama lebih memahami apa itu fardu ain. So sebelum kita nak bincang kepada tajuk yang lebih khusus iaitu makruh, perkara makruh di dalam solat, kita perlu tahu bahawa hukum di dalam solat tu terbahagi kepada 5. Okey, hukum solat. Seperti yang kita tahu, dia terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah kita bicara pasal hukum. Sebelum kita pergi kepada hukum solat lah. Okey, hukum terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah hukum harus. Yang kedua adalah hukum wajib.
Yang ketiga adalah hukum sunat. Yang keempat adalah hukum haram. Dan yang kelima, hari ini yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan hukum yang kelima, iaitu makruh. Apa yang dimaksudkan dengan makruh, apa yang dimaksudkan dengan harus, apa yang dimaksudkan dengan wajib, apa yang dimaksudkan dengan sunat, apa yang dimaksudkan dengan haram. So hukum-hukum ni ada pendidik lain, guru-guru lain dah sentuh berkenaan dengan hukum ni. So saya akan sentuh secara lebih ringkas lah apa untuk kita nak membezakan antara kelima-lima hukum ni. So perkara harus ni adalah berkenaan dengan dia lebih mention kepada kebebasan. Dia diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Apa kebebasan? Apa yang diberi kebebasan? So perkara harus ni tidak terikat mana-mana balasan, mana-mana hukuman yang Tuhan tentukan. So kita harus melakukan perkara itu. Seperti makan, minum dan perbuatan-perbuatan lain lah. Kita berjalan dan sebagainya itu adalah harus. Okey, apa yang dimaksudkan secara ringkas wajib? Wajib ni adalah berkenaan dengan perintah. Perintah. Perintah apa? Perintah kalau tak buat dapat pahala. Okey, itu perintah wajib. Kalau tak tinggal dapat dosa. So kita tahulah benda wajib adalah perintah yang kita wajib untuk buat. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Silap Okey, ini adalah perintah hukum yang kedua, iaitu perintah arahan daripada Tuhan, daripada Allah untuk kita melakukan sesuatu yang telah diwajibkan, yang telah disyariatkan, seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu bila mana kita tahu benda tu kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa. So kalau contoh yang lebih mudah adalah solat itu wajib. So kalau kita tinggal solat itu berdosa. Itu pengistilahan untuk lebih kita fahamlah berkenaan dengan wajib ni. So yang ketiga adalah sunat. Apa itu yang dimaksudkan dengan sunat? Sunat ni perkara yang mudah kita faham adalah digalakkan. Okey, apa yang dimaksudkan digalakkan? Digalakkan ni adalah bermaksud kita dialu-alukan, digalakkan untuk melakukan sesuatu tu atas panduan siapa? Okey, Nabi dah buat perkara-perkara ni. So kita ikut. So Nabi dah sarankan, Nabi dah galakkan untuk kita buat. So dengan perbuatan sunat ni kita akan mendapat pahala. Dan kalau kita tak buat pun tak mengapa. Okey. Ini adalah advantage untuk diri kita lah. Tuhan ni menyediakan kita berbagai-bagai kelebihan, berbagai-bagai apa orang cakap, inisiatif lain. Kalau kita tak mampu untuk kita elak daripada melakukan kesilapan dan sebagainya, kita nak claim balik diri kita, kita sering melakukan kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Tuhan menyediakan inisiatif ataupun advantage untuk diri kita, top up balik kita punya ibadah tu. Kalau ibadah wajib kita ni tak terlalu sempurna, kita top up dengan perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara sunat ni. Okey, yang keempat adalah haram. Haram ni adalah seperti yang kita tahulah, larangan. Haram untuk apa? Larang untuk apa? Perkara haram ni adalah, hukum haram ni adalah larangan ataupun tegahan ataupun amaran daripada Tuhan, jangan buat sekian-sekian, jangan buat begini-begini ni. Haram tu adalah maksudnya benda yang
Totally agama mengharamkan perbuatan yang jahat. Tak ada agama menerimakan perbuatan kejahatan tu. So dalam dunia ni kita boleh bezakan antara mana kebaikan, mana kejahatan. So yang kelima ni yang kita akan rungkaikan. Hari ni makruh tu apa? Okay, faham berkenaan dengan hukum. Hukum kita dah tahu dah. Dia terbahagi kepada 5. Dia adalah pecahan kepada wajib ni, ada fardu ain dan sebagainya, fardu kifayah dan sebagainya. So kita nak detailkan dulu benda ni supaya kondisinya lebih teratur. Hukum kita dah tahu dah sekian. Kita dah tahu okey, beza antara harus, wajib, sunat, haram, kita dah tahu beza. So kita nak tahu apa makna di sebalik makruh tu sendiri. Saya pandang Okey, makruh. Sebelum kita masuk berkenaan dengan makruh dalam solat, apa yang dimaksudkan dengan makruh? Kadang kita bagi tahu para pelajar kita, okey, benda yang awak buat ni makruh. Perbuatan awak di dalam solat ni makruh dan sebagainya. So dia tak tahu apa itu makruh. Kan? Kita duk sebut perkara ni adalah perkara sunat. Apa itu sunat? Perkara-perkara ni adalah wajib. Apa itu wajib? So berkenaan dengan syarat wajib solat dan sebagainya, sunat solat dan sebagainya, semua guru dah sentuh. Sekarang ni yang terakhir sekali berkenaan dengan solat adalah berkenaan dengan makruh. Apa itu makruh? Kadang pelajar ni tanya, makruh tu apa maksudnya ustaz? Apa maksudnya? Kan, saya tak faham lah makruh. Ustaz dia guna perkataan makruh. So perkataan makruh tu adalah boleh kita faham asal daripada makruh asal daripada perkataan karaha. Karaha ni maksudnya apa? Okey, kita akan perincikan. Makruh supaya yang kita lebih faham adalah bermaksud ketidaksukaan Tuhan. So apa yang dimaksudkan dengan makruh ni? Samalah, makruh dalam bahasa Arab adalah karaha, dalam bahasa Arab adalah benci. So kita bagi tahu kepada para pelajar kita, makruh tu apa? Apa yang Tuhan maksudkan dengan hukum makruh tu? Makruh boleh kita definisikan perbuatan yang Tuhan tak suka, Tuhan benci. So kita bagi tahulah perbuatan awak ni perbuatan makruh. Awak solat sekian ni adalah perbuatan yang Tuhan tak suka, Tuhan benci. So baru dia tahu, perbuatan dia tu dia tak boleh buat. So dia terhad apa yang dia perlu buat ataupun dia tak perlu buat. So dia tahu mana yang Tuhan suka, mana Tuhan benci, mana Tuhan galakkan untuk kita buat, mana Tuhan perintahkan untuk kita buat, mana Tuhan larangkan untuk kita buat. Tak semestinya Tuhan benci tu Tuhan melarang, tapi Tuhan tak suka. So yang boleh kita rungkaikan maksud makruh supaya kita lebih faham adalah digalakkan tinggal. So kita tahulah makruh ni maksud dia Allah benci, Allah tak suka. So benda-benda yang Tuhan tak suka, Tuhan benci, kita digalakkan untuk meninggalkan perbuatan tu. Tak kisahlah antara perbuatan yang makruh ni adalah seperti makan petai, kan? Kita tahu macam makan benda-benda yang busuk dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang Tuhan benci, dan kita sendiri pun sebagai manusia pun kita tahu benda tu tak sesuai dilakukan, benda tu tak sepatutnya dibuat. Itulah yang berkenaan dengan makruh. Apa yang kita nak rungkaikan, kita dah faham berkenaan dengan hukum dan kita dapat tahu apa itu makruh. Makruh tu adalah benda yang Tuhan benci, benda yang Tuhan tak suka, benda yang kita digalakkan untuk tinggal, benda yang kita digalakkan untuk
tak buat. Jangan sengaja untuk kita buat. Okey, itu berkenaan dengan makruh. Saya dah sentuh berkenaan dengan makruh. Kita boleh masuk kepada topik yang lebih mendalam lah, iaitu makruh, perkara-perkara makruh yang sering kita lakukan ketika solat. Okey. Perkara makruh yang di rumah boleh salin nota ni dan boleh review, boleh kita sama-sama senaraikan apa yang perbuatan yang kita selalu buat dalam solat ni tapi tak sesuai pun. Perbuatan tu, oh Tuhan benci perbuatan ni. So lepas ni kita tak boleh buat. Kita tahu itu kesalahan kita, itu kesilapan kita. So kita berhenti pada perbuatan yang tak sepatutnya kita buat. Perkara makruh dalam solat. So kalau saya nak senaraikan perkara-perkara makruh, kita akan ada satu senarai yang checklist ataupun satu senarai yang panjang lah. Yang ni tak boleh, yang macam ni tak boleh, pergerakan ni tak boleh. So dia akan lebih kepada kesalahan tu barulah kita listkan. So kita tak nampak apa mana kesalahan kita tu, mana kesilapan kita tu. So untuk yang lebih faham berkenaan dengan perkara makruh ni, kita bahagikan kepada 3 konsep. 3 konsep ni banyak terlibat di dalam kita pelaksanaan solat kita. Contoh yang pertama, dalam kita solat kita melibatkan unsur-unsur tempat. Yang kedua, kita melibatkan unsur-unsur pakaian kita. Kita pakai apa waktu solat, tempat dekat mana kita solat, macam mana keadaan kita solat. Yang ketiga adalah kondisi, iaitu keadaan. Keadaan macam mana yang kita solat. Kita rasa macam betul je solat, kita rasa macam solat tutup mata lah lebih khusyuk, macam tu. So kita akan rungkaikan setiap perkara yang terlibat, unsur-unsur yang terlibat di dalam solat ni, untuk kita sama-sama tahu kat mana dia punya pembahagian makruh tu. So yang seterusnya adalah pergerakan. Okey, di dalam pergerakan pun ada perkara-perkara makruh. So kita akan rungkaikanlah setiap saya dah pecahkan kepada 4. So kita boleh listkan setiap perkara makruh. Kalau kita boleh sebut satu-satu perkara makruh tu, so dia akan jadi pendek perbahasan tu. So yang pertama, perkara makruh yang pertama yang melibatkan tempat adalah isunya melibatkan tempat. Bolehkah kita solat di depan pintu, di tempat orang yang sedang lalu lalang, kita solat dekat apa orang panggil, dekat kaki 5, tempat depan premis dan sebagainya, tempat orang ataupun kita semayang dekat tengah jalan dan sebagainya. Itu adalah melibatkan unsur-unsur tempat. Perkara makruh tu terjadi waktu solat kita, waktu kita melaksanakan solat lah. So kita tak tahu pun, kita masih memegang setiap muka bumi ni adalah tempat untuk kita bersujud. So dekat mana-mana kita boleh bersujud. Kita tak tahu pun yang bahawa solat dekat tengah jalan tu adalah perkara makruh. Solat dekat depan api tu perkara makruh dan sebagainya. So dekat tandas, kita solat berhampiran dengan tandas adalah perkara makruh. So kita nak senaraikan berkenaan dengan di manakah tempat-tempat yang makruh untuk kita solat. Yang pertama adalah solat depan pintu. Tak pernah lagi kita, kalau kita pergi masjid, orang solat depan pintu masjid, kan? Tak ada lagi imam berimamkan solat dekat depan masjid ataupun surau. Tak ada. Mesti ada khas tempat untuk imam tu menghadap kiblat. Yang seterusnya adalah depan api.
Sebab apa tak boleh solat depan api? Ini adalah perbuatan yang dibenci, makruh lah, makruh dalam solat. Sebab apa tak boleh solat depan api? Seolah-olah kita menyembah api dan sebagainya. Itulah berkenaan dengan dan satu lagi adalah berkenaan dengan lalu lalang. Tidak dibenarkan adalah perbuatan makruh kalau kita solat di tempat orang berlalu lalang lah. Sebagai contoh dekat kaki lima, dekat jalan raya dan sebagainya. Tiba-tiba dekat restoran orang pun kita nak solat dekat meja orang dan sebagainya, tak boleh. Itu adalah perbuatan makruh. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan pakaian. Ada juga pakaian yang tak dibenarkan dalam solat ni. Sebagai contoh, apa? Solat dia menutup aurat tapi tanpa baju. Tanpa baju. So dia solat tu dalam keadaan yang tak pakai baju. Kadang tu ada yang malas sangat tu, dia solat pakaikan plekat je. Takat dada ni. So dia tutup lah antara pusat dengan lutut. Dia tidak pakai baju sedangkan dia mampu untuk pakai dan mampu untuk beli. Itu adalah perkara makruh yang Tuhan tak suka lah. Tuhan benci untuk kita melakukan solat. Yang kedua adalah kenaan dengan lukisan yang ada pada baju. Dah mampu dah beli baju, dah boleh dah pakai baju, mampu dah sarung sendiri dan sebagainya, tak solat dah, tak pakai bracket paras dada, tapi baju pun ada dia punya guideline dia untuk kita pilih. Tak ada sewenang-wenangnya kita pilih lukisan baju yang melibatkan binatang. Tak boleh. Makruh kalau kita solat dalam keadaan baju kita ada lukisan binatang ataupun ada lukisan manusia dan sebagainya. Kadang-kadang setengah baju sekarang direka sampai ada gambar dekat belakang. So akan menimbulkan ketidakkhusyuk lah bagi makmum yang berada di belakang. Okey, itu berkenaan dengan pakaian. Yang seterusnya berkenaan dengan keadaan solat tu sendiri. Macam mana kita solat? Adakah perkara makruh dalam kita melakukan solat ni? Dalam kita melakukan solat ni? Ada. Seperti mana kita dalam keadaan mengantuk. So kalau kita mengalami masalah mengantuk, kita selesaikan dulu. Sama ada kita tidur dulu ataupun kita basuh muka dan sebagainya, kita bagi energi sikit, bertenaga sikit untuk kita melaksanakan solat supaya kita tidak mengantuk ketika menunaikan solat. Kalau kita dalam keadaan mengantuk, solat tersengguk-sengguk, itu adalah perbuatan makruh yang Tuhan benci dan Tuhan tak suka. So perkara lain adalah dalam keadaan kita pejam mata. Pejam mata ni boleh menyebabkan kita jadi lebih mengantuk lah. So tak perlu pejam mata. Kalau pejam mata, kalau membuat kita lebih fokus dan sebagainya, itu terpulang lah. Tapi perkara yang makruh yang dia sebut ni adalah pejam mata. Pejam mata tu akan melibatkan kita ni lebih berkhayal ataupun kita ni lebih tak bagi tumpuan ataupun fokus kepada solat kita. So yang seterusnya adalah berkenaan dengan pergerakan. Kadang-kadang untuk pelajar-pelajar kita ni, kita sering lihat dia bergerak tanpa tujuan, tanpa sebab lah. Sebagai contoh, dia cubit tangan dia sendiri, cubit tangan kan, boring ketika solat, biasalah. So itu adalah perbuatan-perbuatan makruh lah, yang tak sepatutnya kita buat. So perbuatan lain macam kita kenyit-kenyit mata, yang melibatkan mata, kita duk pandang kiri kanan dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang makruh ketika kita melakukan solat. Ataupun keadaan yang lain adalah kita sedang menahan.
Menahan sesuatu lah. Kita hold diri kita. Hold apa? Daripada kencing, berak dan kentut. Ini yang selalu berlaku lah pada para pelajar ni, sampai kan dia tak sampai dia terkencing waktu dia solat dan sebagainya. Itu adalah perbuatan makruh lah, sehingga dia menahankan dia punya kencing dia tu, dia tahan kentut dia dan sebagainya sampai merah muka dia kan. So tu adalah perbuatan makruh lah yang tak sepatutnya kita buat, dan perbuatan yang dah dibenci oleh Tuhan lah. Okey, dan itu perungkaian berkenaan dengan perkara-perkara makruh di dalam solat ni. So sama-sama kita tengok, sama-sama kita praktikalkan, sama-sama kita selidik, sama-sama kita siasat macam mana pelaksanaan anak kita melakukan solat. Okay. Di sekolah memang kita dah ajar dia punya pergerakan, macam mana dia nak solat dan sebagainya. So bila di rumah adalah menjadi tanggungjawab ataupun peranan daripada ibu bapa tu sendiri untuk sama-sama kita selidik macam mana anak kita punya pelaksanaan solat tu. So kalau kita tak ubah daripada sekarang, perbuatan tu akan sampai bila-bila dia akan buat. So kalau dia tak tahu, kenyit-kenyit mata waktu solat tu dengan kerap, tak mengapa kan. So akan mengganggu dia punya proses pelaksanaan solat yang sempurna lah. So saranan saya adalah kepada ibu bapa yang concern terhadap anak punya solat, kewajipan terhadap dia, tuntutan yang Allah perintahkan kepada kita semua, untuk kita sama-sama tegur, sama-sama nasihatkan. Kadang-kadang perbuatan makruh ni kita sering buat, walaupun kita anggap benda tu tak berdosa dan sebagainya, tapi kita perlu tahu yang perbuatan makruh tu adalah perbuatan yang dibenci dan tak disukai oleh Allah. Itu saja saya punya perbincangan ataupun penerangan sedikit berkenaan dengan makruh dan solat yang saya perincikan, saya bahagikan kepada 4 unsur ni. So makruh ni yang boleh kita tahu, kalau orang tu buat baru kita boleh tahu yang tu perbuatan makruh. Selagi orang tu tak buat kesalahan tu, tu tak dikira makruh lah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.